Allah Inna Allah wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang mati Allah sekalian? Kita bertemu pada hari ini dalam My Quran Time, baca, faham, amal bersama kita Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz ya. Sihat alhamdulillah, masya-Allah ya. Kita bertemu pada hari ini untuk kita teruskan ya pelajaran kita, untuk kita mengambil butir-butir cahaya ya, mutiara daripada Al-Quran untuk menjadi panduan dalam kehidupan kita seharian. Mari sama-sama kita mulakan dengan doa yang dimaklumkan, yang diberi oleh para malaikat apabila Allah bertanya kepada mereka. Doanya, Maha Sucimu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dan satu lagi doa, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku, kepada kita semua. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini kita meneruskan ya program kita berbincang dalam muka surat 18. Ya, sama-sama kita akan melihat apakah yang ada. Ini adalah sambungan daripada kisah kita semalam, dan tuan-tuan yang berada di online boleh share di Facebook ya. Sebelum kita masuk bacaan daripada halaman ke-18 ini, boleh ambil mushaf, boleh muat turun smart Quran ya, bagi adik-adik yang memang mengikuti ya selain daripada kelas-kelas sekolah yang ada. Kalau ada kesempatan mengikuti kali ini, Ustaz ucapkan terima kasih, tahniah ya. Teruskan perjuangan. Ini adalah bekalan penting untuk kita di sekolah dan juga bila kita habis sekolah nanti menghadapi kehidupan untuk menuju syurga Allah SWT. Jom kita sama-sama mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah dipimpin oleh Ustaz Tarmizi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa ba'da. Apa khabar Al-Fadhil Ustaz? Tuan Fazrul kita sihat ya? Alhamdulillah Ustaz. Dan juga tak lupa kepada tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, adik-adik, abang kakak sekalian, sahabat-sahabat Al-Quran yang dirindui dan dikasihi semuanya, mudah-mudahan terus dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk permulaan ini Ustaz, izinkan saya baca suratul Fatihah Ustaz. Tapi saya nak baca bacaan ala mujawad Ustaz. Mujawad ya. Mujawad bukan mujawad. Bukan jawad. Mujawad ya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, selalu kita baca murattal kan? Hari ini saya nak cuba baca dengan mujawad, dan saya nak cuba taranum nahawan insya-Allah. Mari kita sama-sama baca insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih diucapkan pada penat Ustaz juga, ya. Memulakan ya. Mujawab hari ini lain macam Ustaz ya. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau sahabat-sahabat Al-Quran semua masih ingat, kita pernah belajar sebelum ini tingkatan bacaan kita. Jadi bacaan yang saya baca tadi surah Al-Fatihah tadi adalah tingkatan bacaan secara tahqiq. Tahqiq maknanya perlahan-lahan, lambat dan jelas. Dalam bacaan ini sahabat-sahabat Al-Quran semuanya kita agak kurang sesuai kalau kita menjadi imam, kita baca bacaan tempo macam ni. Oh, terutama solat tarawih Ustaz ya. Kalau baca macam ni imam pun sendu, makmum macam ni. Masya-Allah. Jadi alhamdulillah itu adalah surah Al-Fatihah Ustaz ya, yang kita baca sebentar tadi. Dalam segmen Fatihah kita ini kita nak melihat ya sebahagian daripada isi kandungan yang kita ulang-ulang pada setiap hari ini. Di mana bila kita baca pada ayat yang ke-7 itu siratal ladzina an'amta alaihim, kita nak jadi orang yang dipimpin pada jalan lurus ini seperti orang yang diberi nikmat, bukan yang dimurkai, bukan yang disesatkan ya. Dan apakah maksudnya di situ? Surah Al-Baqarah yang kita baca, yang kita belajar ini namanya adalah Sanamul Quran ya, iaitu puncak. Kalau unta tu dia ada bonggol dia tu ya, kalau gunung itu puncaknya itu menuju puncak bukan menuju puncak ya. Memang surah Al-Baqarah ini dia letih sikitlah ya, ayatnya panjang-panjang, surah paling panjang ya. Tetapi ia adalah kalau kita dapat lepas surah ini, kalau kita tengok bahagian pertama, juzuk pertama ni cakap pasal hati ya, kita insya-Allah kalau hati kita okey, maka insya-Allah pada juzuk kedua banyak cerita pasal solat, pasal sistem, dan juzuk ketiga pasal infak Ustaz. Berjuang ya. Kalau kita dah ikut peraturan pada juzuk kedua itu, berjuang akan jadi mudah. Dan insya-Allah kita nampak segala-gala apa yang ada dalam Al-Quran. Itu namanya Sanamul Quran ya. Jadi kita nak jadi orang yang berada mendapat nikmat ini ya, sudah tentunya bagaimana kita nak mencontohi pengorbanan mereka, kita ikuti ya, satu demi satu halaman ini. Moga-moga kita akan jadi kuat, dan seperti orang dah naik gunung Ustaz ya, dah sampai puncak tu dia dah fit. Betul Ustaz. Ustaz sebut tadi puncak tu, subhanallah, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, bila kita betul Ustaz kata kita nak mendaki tu Ustaz, Allah, ada orang tak sampai Ustaz. Tak sampai dia separuh jalan. Turun balik. Ada orang sampai tapi makan masa yang lama. Betul. Ada orang sampai tapi turun kena orang dukung. Ada macam-macam. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, para sahabat Al-Quran semuanya, bila kita berada di puncak, itulah satu kepuasan, satu nikmat. Kita dapat tengok, masya-Allah, cantiknya, indahnya. Oh, kat situ rupanya ni. Oh, kat situ. Sama juga dengan Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran. Oh, dekat sini ayat ni cerita pasal ni. Oh, ayat ni sebenarnya ini yang dimaksudkan. Allahu akbar. Subhanallah. Subhanallah sah. Sanamul Quran sah. Sanamul Quran ya. Jadi itu sebabnya kita nak melihat kepada apakah sinopsis bagi halaman 18 pada hari ini, iaitu pada ayat yang ke-113 Allah bercerita tentang apa? Yang pertama, kaum Yahudi dan Nasrani ya, pandangan masing-masing tentang lawannya. Itu sinopsis kita pada hari ini. Dan kemudian pada ayat 114 hingga 115 itu kezaliman orang yang menghalang solat di masjid dan sahnya solat di mana pun ya. Di mana saja, barat timur, menghadap mana pun ya, tetap sah. Dan 116 hingga 118 kebohongan ahli kitab dan kaum musyrikin dengan menisbahkan anak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nauzubillah min zalik ya. Dan ayat 119 peringatan agar tidak mengikuti kaum Yahudi dan juga Nasrani. Ya. Jadi ini adalah ringkasan sinopsis yang kita akan baca bermula ayat 113 hingga ayat 115 Ustaz ya. Jadi dijemput Ustaz Tarmizi untuk memulakan 113 hingga 115. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, Ustaz pejam celik Ustaz. 18. Kita di muka surat 18 dah, tuan-tuan dan puan-puan, masya-Allah. Maksudnya dah dekat habis satu juzuk. Dah dekat habis satu juzuk dah musim yang pertama Ustaz. Musim pertama. Masya-Allah, ada berapa ni lagi, subhanallah. Kalau sebab tu saya cakap di awal dulu Ustaz, di awal pertemuan kita dulu, memang saya pesan dan saya selalu ingatkan, kalau boleh kita kena ambil masa betul-betul untuk kita sama-sama ikuti ayat demi ayat. Betul. Mungkin kita tak sempat untuk secara langsung Ustaz pukul 12. Betul. Tapi kita ada 3 lagi masa yang kita ada. Maksudnya pada saya kita tak ada alasan lagi Ustaz. Inilah satu peluang, satu kesempatan yang Allah Taala beri pada kita untuk kita melihat ayat demi ayat dalam Al-Quran, 6236 ayat ataupun 604 muka surat ataupun
114 surah yang akan kita tadabbur baca di channel 114. 114 apa tak? Al-Hijrah. Al-Hijrah. TV Al-Hijrah. Baik Ustaz, saya baca ya. Baik. Sahabat-sahabat Al-Quran semua, jom kita baca ayat 113 hingga ayat 115. Saya nak baca permulaan ini dengan taranum bayati secara murattal Ustaz. Saya cuba Ustaz Insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim ayat 113 hingga 115 Ustaz ya, yang dibacakan tadi adalah bahagian pertama ya. Halaman 18 itu bercerita tentang dan orang Yahudi berkata orang Nasrani ini tak ada apa-apa. Maksudnya apa istilahnya? Laisatin nasara ala syai. Ya, dan orang Nasara pula cakap orang Yahudi ini dia pun kan masing-masing apa ni? Masing-masing kata yang ini kata ini, yang ini kata ini. Kata Allah apa? Wahum yatlunal kitab, mereka ini membaca al-kitab. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuna mithla qaulihim. Ya, perkataan mereka ini adalah seperti orang yang tak mengetahui, macam tak ada kitab. Ya. Nak ceritanya apa? Apa yang sebenarnya ada pada perkataan itu? Blaming bahasa Inggerisnya Ustaz ya, menyalahkan, nak mencari kesalahan orang lain. Perkara ini yang berlaku kepada Yahudi ataupun Nasrani dalam ayat ini. Maka apakah pelajaran untuk kita dalam ayat ini? Janganlah kita jadi macam mereka. Mereka ni pasal dia tak ada kerja kan, dia pergi cari kesalahan orang, sana sesat, engkau ni masuk neraka, yang ini itu yang diwakilkan oleh ayat sebentar tadi. Allah cakap bahawa apa? Wahum yatlunal kitab ya, tapi mereka membaca al-kitab ini. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuna mithla qaulihim. Perkataan mereka ini seperti orang yang tak tahu. Baca kitab tapi tak tahu mengapa? Kerana perangainya itu dia tidak sibuk mencari kesalahan diri sendiri, dia pergi cari kesalahan orang lain. Inilah yang kita nak elakkan Ustaz ya, di kalangan umat Islam kita lah. Saya bila baca lagi al-Quran ini, bukan bila kita tengok ini kisah orang Bani Israel, Yahudi Nasrani, kita pergi cari pula mana Yahudi dekat mana, dekat rumah, kat jiran. Itu bukan kesan daripada kita mengikut kepada My Quran Time. Makin kita mengikuti kepada, kita ada Quran Time dalam diri kita ya, wahum yatlunal kitab, kesannya apa? Kita akan tengok dalam diri, ya Allah, harapnya aku tak jadilah macam Nasrani yang suka menyalahkan, mengkafirkan, menerakakan orang lain. Ya, nauzubillah, pasal itu berlaku kan. Betul, dan ini berlaku Allah cakap fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fi yakhtalifun. Allah yang memberi hukum, Allah yang tahu siapa masuk neraka, siapakah yang ada sesuatu. Betul. Ya, Allah ya, fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah fima kanu fi yakhtalifun. Apa yang mereka terlingkahkan, yang mereka bergaduh-gaduh itu. Jadi ini adalah sambungan ya, kisah
bagaimana kita boleh mengambil pelajaran jangan mengulang balik sifat Bani Israel ya sama ada Yahudi ataupun Nasrani ini. Itu ayat 113. Kemudian pada ayat 114 disambung tentang apakah sifat orang-orang yang jauh daripada Allah yang hatinya ada masalah. Apakah sifatnya Ustaz? Ya. Waman adlamu mimman mana'a masajidallahi an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ya, banyak poin-poin kat situ. Kalau kita beri perhatian, satu Allah cakap ini ciri orang yang zalim. Orang yang zalim ini maksudnya dia menzalimi, menggelapkan diri, dia tak nak menerima hidayah daripada Allah. Ya, apa sifatnya? Menghalang, melarang daripada orang ya masajidallah ya, masjid-masjid Allah itu ayyudhkara fiha, daripada mengingat kepada Allah SWT. Kalau orang Yahudi ini dia satu, dia tak nak dia dalam peristiwa, salah satu peristiwa kalau Nabi nak pergi ke Mekah balik daripada Madinah itu, mereka tak boleh, Nabi tak boleh pergi ke Masjidil Haram. Kan yang peristiwa Hudaibiyah tu, okey, kena patah balik. Itu halangan ya, maksudnya melarang daripada mendekati masjid. Tapi di sini istilahnya masajid. Masajid ini ada dua maksud tuan-tuan sekalian ya. Satu, tempat bersujud, tempat solat. Tapi yang keduanya masa untuk solat juga, masa untuk sujud juga namanya masajid. Tempat dengan masa ya, itu maksud dia. Dan bukan sekadar satu masjid tapi banyak masjid. Jadi tak semestinya Masjidil Haram, bukan Masjidil Aqsa, bukan sekadar Masjidil Nabawi, tapi semua tempat dan masa. Bila cakap tentang masa ini maksudnya apa? Kalau kita sebagai pengurus, sebagai pegawai, sebagai pemimpin, jangan sampai kita halang staf kita daripada pergi masjid satu. Tapi satu lagi, jangan pergi dah pukul 1:30 saya nak semayang lah bos. Meeting dulu. Itu maksudnya menghalang daripada masjid. Tetapi maksudnya dari segi masa, dia nak pergi sujud pada 1:30, kita kata pergi 3:30. Masya-Allah, masya-Allah. Itu perkara yang sebenarnya berlaku pada zaman dahulu. Allah kata peranan masjid ini apa? Untuk orang ingat pada Allah. Dan apakah masalahnya? Masalahnya kadang-kadang ada masjid, ada AJK, tempat masjid itulah tempat dia berpolitik. Dia tak nak ingat pada Allah kan. Dia nak ingat politik, nak ingat menang, nak ingat undi ataupun ingat pasal bisnes ke apa ke sebagainya tanpa mengembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita nak elakkan ya, kerana ini berlaku kepada orang-orang terdahulu ya, dan wasa'a fi kharabiha. Ya, mereka bersegera berusaha untuk merosakkannya. Kharabiha ini maksudnya menakutkan orang Islam, untuk orang sembahyang, untuk menyerah, menundukkan diri pada Allah SWT. Ya, bercakap tentang kharabiha ini membawa pada istilah merosakkan ya. Jadi kita tidak mahu sebagai AJK contohnya merosakkan orang tertentu tak nak pergi semayang kat masjid ini. Pasal kena kutuk, kena kecam, pasal budaya itu bukan budaya orang yang mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini Allah cakap apa? Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Sepatutnya yang takut nak masuk tadi itu orang Islam kan. Tapi Allah cakap ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Sepatutnya yang takut ini adalah yang buat silap. Yang menghalang tadi, yang merosakkan tadi, dia yang sepatutnya rasa takut pada Allah. Apa kesan kalau masih lagi buat perkara ini ya? Satu, Bani Israel dahulu ya, orang Yahudi. Tetapi bagi kita umat Islam, kalau masjid itu kita tak nak orang mengingat pada Allah ya, macam pelik kan, tak nak mengingat Allah. Tapi sebenarnya kalau kelas-kelas, salah satu zikir paling tinggi adalah Quran. Allahu akbar. Ya. Kadang-kadang ceramah je lah, tak payahlah Quran banyak sangat kan. Janganlah, kadang-kadang kelas yang ada banyak kelas tetapi kelas Quran tak ada. Tak ada, masya-Allah. Yang itu pun kita kena semak ya, pasal saya pun AJK juga ustaz ya. Jadi ini peringatan untuk saya. Kena ada kelas baca Quran, kelas memahami kandungan ni ya. Sekarang ini dalam Quran time ada peluang, tapi jangan sampai masjid kata tak apalah Quran time saja. Kan? Sebenarnya tuan-tuan ikut Quran time ni ringkas sahaja, tapi lepas tu cari masjid AJK, siapkan ustaz, semak balik ustaz ya. Kita belajar tajwid, semak balik. Betul. Cari kefahaman, ada bacaan balik. Baca balik ya. Pasal itu cara untuk kita mengelakkan masjid hilang, mengelakkan hilang daripada roh mengingat Allah SWT. Ya, kalau tidak dia akan borak-borak pakai idea sendiri. Betul ustaz. Bukan berdasarkan kepada al-Quran. Jadi kesan kalau kita menghalang orang itu, nauzubillah min zalik, Allah kata lahum fid dunya khizyun, ada kehinaan Allah berikan, di akhirat mendapat azab yang sengsara. Ya, jadi itu sebabnya kalau kita bercakap tentang menghalang tadi, dia ada kaitan dengan Nabi jugalah. Satu, Nabi daripada Mekah kena pergi Madinah. Daripada Madinah
nak pergi Mekah kan Nabi berubah-ubah kan. Betul, Ustaz. Bila berubah-ubah ni bila Nabi ke Madinah, Nabi menghadap ke Baitul Aqsa, kan, Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ya. Jadi bila Masjidil Aqsa ini bila sampai Madinah dia tengok alamak sama dengan Yahudi pula lah. Kan. Kemudian ini sebagai persediaan untuk perubahan kiblat. Jadi bila dihalang kena berubah-ubah ni, apakah stand bagi orang yang beriman? Itulah ayat 115 yang mungkin Ustaz kalau boleh ulang balik kali ini mungkin dengan mujawad lah Ustaz, ya. Boleh, ayat Ustaz, pendek ini. Okay. Bagaimana sebenarnya konsep menghadap kepada Allah, apa psikologi bila berubah-ubah ni? Sila Ustaz. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Tuan Fazrul. Sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, ayat yang 115 ini saya teringin sangat Ustaz, kita nak sahabat-sahabat kita kalau boleh mungkin boleh mintalah nak kami baca taranum apa Ustaz lah. Ya, betul. Mungkin jadi sahabat-sahabat semua boleh share yang di sekarang sedang berada di FB kita, share pakat share meramai, dan mungkin boleh request lah, boleh minta taranum apa kami cuba baca. Tapi yang 115 ni saya nak minta ustaz minta. Okey. Saya cubalah. Dia ada 7 Ustaz ni. Ada 7. Ada 7. 7 asasnya Ustaz. Tapi saya nak yang sebenarnya pasal Nabi ni dia rasa sedih. Kan bila berubah-ubah tu, satu rasa bimbang, tapi lebih daripada itu ialah tinggalkan Mekah, kan, pergi Madinah. Kemudian bila nak balik ke Madinah itu kena tahan lagi. Nak balik kampung kena tahan Ustaz nak balik Kedah, lepas tu kena tahan. Cuba bayangkan, patah balik. Kan? Bukan itu pasal sekarang peraturan kan, kalau sebelum ini ya, tapi ini Allahuakbar. Jadi Ustaz, silakan. Lagu apa yang sesuai? Okey, baik. Saya nak cuba taranum sikah Ustaz. Sikah ya. Taranum sikah, baik. Nanti Ustaz dengar macam mana, kena tak dengan saya cuba Ustaz. Baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahil masyriq wal maghrib. Fa aina ma tuwallu fa Sadaqallahul Azim. Dan bila Allah timur dan barat kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Sebenarnya dalam kesedihan Nabi, ya, dalam kerinduan Nabi kepada Mekah tempat tumpah darahnya, Nabi diingatkan bahawa walaupun menghadap ke Masjidil Aqsa ataupun dia rindu nak kembali balik menghadap kepada Masjidil Haram, asas kepada Nabi Ibrahim bina, Allah cakap semua ini adalah wajhullah. Tetap juga menghadap kepada Allah. Allah redha, innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah Maha luas rahmatnya dan Allah itu amat mengetahui isi hati kesedihan Nabi, rasa perkara tersebut. Kerana apa? Kerana kita bercakap tentang Allah lah yang menentukan segala-galanya. Itu sebabnya perkataan yang kita nak tengok pada hari ini adalah perkataan hakama. Ya, mari kita tengok perkataan hari ini, iaitu perkataan ini bermaksud mencegah, menegah untuk membaiki ataupun menghukumi, berulang 210 kali di dalam Al-Quran. Dan apa maksudnya? Maksudnya bila cakap tentang hakama ini, bila ada tali ustaz kena kepada haiwan itu, namanya adalah hakamatud dabbah, tali kekang, untuk macam ada apa, ada lembu ke, ada yang kita tarik tu kan, itu tali pasal nak mengekang, menghalang daripada dia terbiar berlari. Jadi bila kita bercakap tentang hakama ini, hikmah, membawa pada perkataan hikmah. Hikmah ini bila orang ada ilmu, dia susun elok-elok dan dia menjadi kebenaran. Kerana ada ilmu dan akal kita itu dia mengekang daripada dia akal yang kita dah belajar pun dia mengekang. Jadi dengan akal dan ilmu yang betul, seseorang itu dapat mencapai hikmah dalam hidup kita. Dan sudah tentunya bila Allah menggunakan perkataan hakim, maksudnya apa? Allah ini adalah yang tahu sesuatu, ada ilmu dan buat tepat pada masa dan kena pada tempat dia. Itu kalau hikmah pada Allah. Tapi kalau hikmah pada manusia, tahu sesuatu dan dapat melakukan kebaikan. Macam tuan-tuan lah tahu bahawa My Quran Time penting dan boleh melakukan kebaikan, itu namanya ialah
hikmah bagi manusia. Jadi itu sebabnya perkataan hakama ini akan banyak berulang. Kalau kita nak selalu dapat perkara yang tepat, ilmu yang tepat dan dapat laksana pada tempat yang sesuai, kita kena minta banyak kepada Al-Hakim. Dan macam mana nak dapat? Sudah tentunya kena baca banyak wal Quranil Hakim. Jadi inilah pelajaran kita yang sudah tentunya dia ada kaitan dengan ayat 113 sebentar tadi bila bercakap tentang Yahudi menyalahkan Nasrani, Nasrani menyalahkan Yahudi. Betul, tapi sebenarnya tak payahlah hukum, tak payah tentukan, pasal biar Allah tentukan. Kita buat sebanyak mungkin kebaikan dan kita akan sambung kembali selepas ini. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Kembali kita dalam My Quran Time, baca, faham, amal. Ustaz, kita melihat kepada apakah yang berlaku kepada orang terdahulu, bukan sekadar cerita, tetapi ia adalah pengajaran. Betul, untuk kita pada tahun ini, pada tahun yang akan datang, kerana ini akan berulang dari masa ke semasa. Dia bertukar nama Yahudi, bertukar Nasrani, bertukar nama-nama, tetapi orangnya tetap berulang, yang kita harapkan kita dipimpin hidayah oleh Allah SWT. Dan kita nak teruskan sesi tajwid kita. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Tuan Fazrul. Sahabat-sahabat Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan semuanya, Ustaz, kadang-kadang ada sahabat-sahabat kita tanya, off time macam kita hari berjumpa dengan sahabat-sahabat kita, macam mana nak tengok balik Ustaz yang sebelum-sebelum ni Ustaz. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, para sahabat Al-Quran semuanya, saya nak jemputlah tuan-tuan dan puan-puan, para sahabat Al-Quran semuanya untuk berkongsi dengan kita atau bergabung dengan kita dalam platform rasmi kita. Mungkin boleh tengok ataupun subscribe channel My Quran Official untuk YouTube. Kemudian saya nak jemput juga sahabat-sahabat Al-Quran semuanya untuk bergabung dengan kita. Satu di FB Sahabat Al-Quran My #Quran Time, yang kedua My Quran Time, dan juga boleh follow kami dekat Instagram My Quran Time Official, dan juga boleh juga follow IG atau Instagram Ustaz Fazrul dan Instagram kami lah, Ustaz Tirmizi dan Ustaz Tirmizi. Jadi dijemputlah semua untuk berkongsi dan bergabung dengan kita di situ. Berkenaan dengan hukum tajwid yang ingin dikongsikan pada hari ini, semalam kita dah belajar tentang lahnul khafi ataupun kesalahan kecil ataupun sembunyi, tentang menambah huruf ataupun menambah kadar bacaan semalam. Hari ini kita nak tengok ada dua, perhatikan betul-betul. Yang pertama, menambah atau mengurangkan kadar dengung atau gunnah. Berperhatikan dekat kaca TV kita, perhatikan ayat dua kalimah pada ayat yang ke-114, iaitulah kalimah mimman mana'a. Mimman mana'a, permulaan ayat 114 tu kan, mimman mana'a maksudnya mengurangkan dengung kadar dia. Contoh dia baca laju, mimman mana'a, salah ataupun lama sangat, mim Allah, itu bukan setakat dua harakat, dua rakaat tu. Sebab kadar dia dua harakat, jangan lebih dan jangan kurang. Satu lagi pada ikhfa hakiki, contoh pada ayat yang ke-117, fa in amran fa innama, kalimah amran fa innama, amran fa, itu ikhfa hakiki, kena dengung. Amran fa, dua harakat, maksudnya jangan kita lambat atau jangan kita tercepat. Satu. Kemudian yang keempat, kesalahan yang tersembunyi, membaca dengung bacaan izhar ataupun sebaliknya. Contoh pada ayat 114 lagi, pada kalimah permulaan kalimah ataupun permulaan ayat 114, wa man azlama, kat situ nun mati bertemu dengan hamzah, hukum dia izhar halqi, tak boleh dengung, tiba-tiba kita baca dengung, wa man azlama, salah. Jadi itu kesalahan antaranya. Dan juga satu lagi pada kalimah lahum fid dunya, juga ayat 114, lahum fid dunya tu mim mati bertemu dengan fa, izhar syafawi, jadi kita tak boleh dengung kat situ. Lahum fi, salah. Mana kita kena jelaskan bacaan kita. Lahum fid dunya,
Jadi itulah dua kesalahan yang kita boleh kongsikan pada hari ini. Lahnul khafi iaitu menambah atau mengurangkan kadar dengung atau gunnah, dan yang kedua membaca dengung bacaan izhar ataupun membaca tak dengung pada yang tempat yang dengung. Jadi tuan-tuan dan puan-puan para sahabat Al-Quran semuanya, mudah-mudahan dapat beri manfaat. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang mungkin ada mushaf tu Ustaz depan tu, mungkin boleh ambil pensel tanda sikitlah dekat mana kalimah tu, sebab yang kita baca tadi itu contoh tajuk ni memang berada pada ayat yang kita baca hari ini. Mudah-mudahan kalau tak sempat boleh tengok lagi ulangan ataupun berkongsi dekat laman tadi kita yang sharekan platform kita, Facebook. Ada YouTube, ada FB, ada Instagram. Baik, terima kasih Ustaz berkongsi tentang lahnul khafi kesalahan kecil yang kecil tetapi sebagaimana yang kita kongsikan sebelum ini, maksudnya yang kecil pun kalau boleh kita elakkan. Pasal dia kadang-kadang kecil tu boleh jadi besar. Kan dia pasal dah suka sangat berdengung, semua tempat dengung jadi sengau, jadi bahaya tu, suka berdengung tu bahaya. Masya-Allah. Baik, jadi kita nak teruskan bacaan kita, mengaplikasikan tajwid yang kita belajar sedikit demi sedikit ini pada ayat 116 hingga 119. Baik, silakan insya-Allah. Terima kasih Ustaz Fazrul. Sahabat-sahabat Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan semua, kita nak sambung ayat 116 hingga ayat 119. Jadi saya nak sambung lagi bacaan ini dengan mungkin nak ubah, tadi dah bayati Ustaz. Nak masuk nahwan insya-Allah. Tadi sikah. Yang mujawad tadi sikah. Yang mujawad tadi sikah. Kemudian yang murattal yang permulaan saya baca tadi dengan bayati. Kemudian yang saya nak sambung ni dengan hijaz, betul dengan hijaz. Saya suka dengan taranum hijaz. Cuba Baik, insya-Allah. Baik. Jom sahabat-sahabat semua. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu ittakhadallahu waladan subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun badi'us samawati wal ard wa idza qada وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim ayat 116 hingga 119 Ustaz bacaan yang amat menarik, amat bagus dia, masya-Allah. Terima kasih Ustaz Surah Al-Baqarah ni memang terkenal dengan ayat dia panjang-panjang. Sahabat-sahabat Al-Quran semua panjang-panjang. Jadi memang kita kena bersedialah dengan pernafasan kita. Betul. Dan juga kita memahami ataupun sedikit sebanyak mengetahui tempat waqaf dan juga ibtidah. Betul. Kita akan jumpa nanti Ustaz dalam tajwid insya-Allah. Dan bercakap tentang panjang ini, salah satunya kalau dalam surah Al-Baqarah ini banyak cerita Ustaz. Subhanallah, betul. Bila cerita tu dia tak bolehlah pendek-pendek kalau cakap tentang tauhid iman ni biasanya boleh pendek panjang Jadi apakah yang ada pada ayat 116 sebentar tadi? Dan mereka berkata, siapa yang berkata? Orang-orang Yahudi ataupun yang tidak beriman ni berkata Allah mempunyai anak. Qalu dalam ayat yang ke-116 ini tadi, wa qalu takhadallahu walada. Allah ataupun Tuhan ada anak. Subhanah. Maha suci Allah. Jadi apa maksud di sini? Salah satu daripada
perkara besar yang dibuat oleh orang-orang Bani Israel ataupun Yahudi Nasrani ini ialah mereka kesilapan mereka, kesalahan mereka, jenayah mereka meletakkan syirik pada Allah SWT. Ya, di mana kalau dalam orang Yahudi itu dia kata Uzair ibnullah. Ya, mungkin ada kalau tuan-tuan jumpa orang Yahudi di Malaysia ni jaranglah ustaz ya. Kalau di luar negara tu ada yang kata dia kata saya tak cakap begitu. Tapi sebenarnya yang original punya itu, yang originalnya yang itu menyatakan Uzair ibnullah. Dan kalau dalam Nasrani ini kita nampaklah dekat mana-mana gereja ke apa ke akan cakap Jesus kan ya. Isa sebagai ibnullah padahal sebenarnya Isa ibnu Maryam kita baca dalam Al-Quran. Jadi apakah respon kita? Subhanah ya, maha suci Allah. Subhanah ni sebenarnya daripada perkataan sabaha, maksudnya berenang ustaz ya. Kalau kita berenang kan kita float kan, kita berada di atas air tu. Jadi Allah ini melangkau daripada segala apa yang ada pada makhluk. Ya, maha suci Allah. Itu maksud subhanahu ballahu ma fis samawati wal ard ya. Bahkan miliknya lah segala apa yang ada di atas muka bumi ini, kullul lahu qanitun. Perkataan qanitun itu amat menarik kerana Allah cakap bahawa semua yang ada di atas muka bumi ini dia tunduk. Dia ada istilah muti'un. Muti'un ni maksudnya taat. Lebih kurang kalau katakan ada anak kita ustaz ya. Kalau kita kata Adam minta air contohnya. Iyalah abah kan. Itu muti'un. Dia taat tapi perlahan sikit ya. Tetapi kalau qanitun itu maksudnya apa? Adam minta abah air ya, tolong abah bawa balik penat abah ni kan. Okey abah terus dia pergi ke dapur ambil itu qanitun. Tunduk yang memang on time. Subhanallah. Ya, macam tuan-tuanlah kalau dia berada di tempat di pejabat contohnya, kalau qanitun dengan muti'un, kalau muti'un bos cakap boleh buat kertas kerja, bolehlah bos nak macam mana kan. Taat juga ya. Tetapi kalau katakan qanitun, okey baik bos ya, sekejap dia dah siap. Siap saja. Okey. Considered done. Okey, bahasa Inggeris ustaz ya. Okey, itu namanya yang berlaku pada alam maya pada ini. Jadi Allah nak beritahu apa? Alam dah buat macam ni. Dah beri manfaat kepada kamu pula yang buat perangai. Ya, bila suruh untuk taat, untuk jangan syirikkan pada Allah, siap buat lagi penderhakaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita tidak mahu, tuan-tuan ya. Allah sambung lagi, badi'us samawati wal ard. Allah lah mencipta daripada kosong samawati wal ard. Wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Ayat 117 ini penting terutama orang Nasrani pasal mereka pun tahu tentang kun fayakun. Tetapi mereka bila faham bahawa Allah boleh berkuasa kun fayakun, cakap jadi. Tapi dalam masa yang sama dia kata bahawa Isa anak Tuhan. Allah. Kan, padahal sebenarnya Allah nak jadikan Nabi Isa itu tanpa Maryam tanpa suami boleh je. Betul. Kan, seperti Adam tak ada dua-dua pun. Betul, tak ada ibu, tak ada ayah boleh jadi. Tetapi itulah kerana mereka ini kadang-kadang beramal tanpa ilmu yang betul. Yang kita doakan tuan-tuan kita tak jadi begitu. Ya. Dan disambung pada ayat 118 itu waqala alladhina la ya'lamun. Allah cakap tentang orang yang tak mengetahui. Baca kitab tetapi macam tak baca. Apakah perkataan mereka? Laula yukallimunallahu au ta'tina ayah. Dua perkara ya. Kalaulah Allah boleh bercakap dengan kami ataupun datangkan kepada kami satu petunjuk kebesaran. Dua perkara. Ya, dia tak puas hati Allah cakap pada nabi, kalau boleh cakap pada kami. Ya, pasal mereka ni Bani Israel ya, dia nak kalau boleh semua dekat dia. Nombor satu. Yang keduanya datangkan kebesaran ataupun satu petunjuk yang hebat. Dan itu sebabnya dalam tradisi Yahudi ataupun Nasrani dia suka benda pelik-pelik ustaz. Dia kalau nampak asap keluar, baru saya Jesus apa sebagainya kan. Dia akan saya ada jumpa kawan dia kalau sekali tu dia kata kaki dia dulu pendek sebelah, kemudian dia bila dia cakap Jesus kan, terus kaki dia ditarik dan jadi hang panjang kan. Sebenarnya dia fisioterapi kan, fisioterapi je, tetapi itulah dia nak mengharapkan benda pelik-pelik ya, padahal sebenarnya bagi kita tengok macam mana balasannya. Kadzalika qala alladhina min qablihim mithlu qawlihim. Allah komen dulu apa yang mereka buat ini, perkataan mereka, hati mereka ini yang tak puas hati selalu ini macam orang sebelum ini. Allah dah rekodkan. Maksudnya apa kaitan dengan kita? Ada kemungkinan kita pun kalau tak jaga, tak ikut panduan ini, kita tak puas hati kalau orang lain dapat lebih. Betul. Ya. Dan kita rasa bahawa ya Allah kalau boleh kau tunjukkanlah kalau betul engkau ni ya Allah, aku nak kembali pada Quran. Tunjukkan miracle dalam hidup saya. Kalau saya minta 1 juta tu masuk dalam akaun.
Ada orang yang doa begitu. Yes, malah ikut training, dia kalau ikut training testimoni tu, kalau ikut training, ikut latihan, oh lepas itu saya punya rezeki bertambah-tambah. Dia rasa bahawa semayang tahajudnya betul. Ya, tapi kalau yang ini pergi program, dia semayang tahajud, lepas tu rezekinya pula makin PKP ustaz ya, tak masuk sale, dia rasakan macam ini bukan kebesaran Allah SWT. Itu sebenarnya Allah kata apa? Kadzalika qala allazina min qablihim, ini adalah penyakit orang dahulu. Ya tuan-tuan ya, kalau tuan-tuan ikut latihan ke ataupun tuan-tuan sebagai penceramah jurulatih, jangan bawakan benda testimoni yang hype ya. Pasal itu orang memang suka. Ada orang yang ada penyakit hati ini, dia suka, dan Allah kata apa pada ayat 118 tu, qad bayyannal ayati liqaumin yuqinun. Ini amat menarik ya. Iaitu kami dah jelaskan tanda-tanda kami. Ini ayat Al-Quran yang ada ini. Bumi yang ada ini sebenarnya adalah ayat daripada Allah. Kalau kita tengok betul-betul, kita tengok pada alam ini, kita akan kagum. Tetapi pada siapa? Liqaumin yuqinun. Pada kaum yang bukan muqinun tapi yuqinun. Maksudnya ada beza. Yuqinun ini dengan muqinun. Muqinun kaum yang yakin. Ya, yakin. Tapi yuqinun kaum yang ingin diyakini. Dia pergi cari usaha untuk dia nak beritahu Allah nak meyakinkan saya ya. Saya nak cari ya Allah. Saya nak mencari keyakinan itu. Dia pergi berusaha. Masya-Allah. Ya, bukannya dia tunggu, okey saya tunggu kejap. Kalau katakan Allah, kalau betul-betul kau serius ya Allah, 1 juta dalam akaun. Ya, itu adalah liqaumin muqinun yang yakin selepas berlaku. Tapi yuqinun kita mencari, dan ayat ini adalah satu perkara yang amat besar. Lebih daripada itu apa? Disambung pada ayat 119 ya, tentang tugas Nabi dan tugas kita juga. Ya, apakah tugas itu? Kita baca dulu sekali lagi ustaz ya. Ayat 119 ini bercerita tentang kita kena buat apa ya, jangan stres-stres sangat pada benda yang tak patut kita stres. Isinya dalam ayat 119 yang kita baca bersama Ustaz Tarmizi. Sila Ustaz. Ayat 119 masih Ustaz. Ayat 119 ini saya nak baca dengan taranum ras tak? Ras. Boleh saya baca munjawab Ustaz? Boleh. Munjawab Pasal pendek je Ustaz kan? Pendek je baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ayat 119 ini memberi semangat kepada Nabi ya. Apakah isinya? Sesungguhnya kami telah mengutusmu wahai Muhammad. Kita mengikut pada Nabi Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira, basyira wa nadhira, yang memberi amaran. Maksudnya, jadi tugas Nabi adalah dia bawa kebenaran, berikan kabar gembira bagi orang yang buat baik, yang ikut pada al-haq ini, dan beri amaran. Itu saja. Allah cakap wala tusalu an ashabil jahim, dan kamu tidak akan ditanya tentang para penghuni neraka jahim. Maksudnya kalau ada orang yang masuk ke neraka ke masuk ke syurga ke, itu bukan tugas kamu. Masya-Allah. Jangan bimbang, dan perkara ini penting bagi ibu-ibu ayah yang berada di rumah ya. Kita, peranan kita, pemimpin semua di kalangan kita, tugas kita ialah ada kebenaran al-haq daripada al-Quran ini, kita sampaikan. Basyirau wa nadhira. Sampaikan, dan jangan kita kontrol. Proses itu kita kena buat ya, kena buat setiap hari. Tuan-tuan share, tuan-tuan kongsi, tuan-tuan cakap balik kampung, kongsi lagi, kemudian jumpa kawan, buat makan ke apa ke, borak lagi. Itu basyirau wa nadhira. Tapi kita jangan kontrol hasil akhir. Kan kadang-kadang kita bimbang sangat, nanti anak saya ni dia ni macam dia tak nak dengar cakap saya, takut dia masuk neraka apa sebagainya. Tugas kita sampaikan saja. Bila kita sampaikan sahaja, insya-Allah apabila seseorang itu bersungguh-sungguh, dan ini pilihan ya, pilihan semua orang, insya-Allah bila kita sampaikan, dia dengar pasal syurga, ya saya naklah syurga itu mak kan. Akhirnya dia akan cari pasal apa, keimanannya sudah meningkat ya. Tetapi kalau kita bimbang sangat, dia bimbang sangat tu yang menyebabkan kita rasa macam okey, kalau kamu tak ikut sekarang nanti kamu masuk neraka. Perkataannya itu lain macam. Masya-Allah. Kan? Perkataan tu macam kita yang kontrol syurga neraka
nerakanya, tapi sebenarnya teruskan kita menyampai basyirau wa nadhira dengan kebenaran yang ada yang kita belajar sedikit demi sedikit pada hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dimati Allah sekalian, inilah isi kandungan daripada halaman 18 yang kita boleh belajar bersama. So kita nak tengok apakah sinopsis kita ataupun resolusi. Bukan sinopsis Ustaz ya. Banyak kali dia ulang ni. Sinopsis kena patah balik ya. Resolusi apakah yang kita boleh laksanakan, 3 perkara daripada halaman 18 ini. Mari sama-sama kita saksikan. Yang pertama, kita berdasarkan pada ayat 113, bila bercakap gunalah ilmu. Ya, berteraskan pada ayat 113 tadi, maksudnya baca kitab ya, kita kena faham tilawah itu bukan sekadar baca, tapi kita faham, dan ilmu itulah yang kita akan gunakan. Salah satu kesannya kita tidak suka menghukum orang lain. Yang pertama. Yang kedua, jangan bersifat resis ya, perkauman dalam menentukan bahagia sengsara, macam kes orang Yahudi cakap orang Kristian ni masuk tak ada apa-apa ya, yang ini pun tak ada apa-apa. Sebenarnya dua-dua tak ada ya. Allah tak komen pasal memang betul pun, tetapi kita jangan tentukan bahagia sengsara orang lain, syurga neraka, kita terus untuk menyampaikan. Yang ketiga, perjuangkan masjid dengan imarahkan dan tidak mengotorinya secara fizikal, tetapi dari segi emosi spiritualnya jangan kotorkan dengan hati-hati busuk yang selalu bergaduh sesama AJK dengan ahli Korea. Jangan bergaduh kan. Ini petanda kita ni macam dekat dengan Bani Israel. Nauzubillah min zalik ya. Nah, ini Allah beri pengajaran daripada halaman ini. Dan yang keempat tadi apa? Hargai kebesaran Allah sedia ada dan jangan mencabar Tuhan. Jangan minta Tuhan tolong bagi saya macam window machine pula Allah ni kan. Okey, masuk duit, okey saya nak kan. Macam satu ugutan pada ugutan. Kan? Kalau tak masuk saya tak akan solat. Contoh. Ya. Bahaya juga sangat. Ada orang dia kata saya akan baca Quran kalau Tuhan tadilah masukkan 1 juta dalam akaun saya, projek berjaya, saya akan kembali pada Tuhan. Kalau tak, saya tak nak. Allah. Kan? Yang itu petanda bahawa siapa yang hebat ni sekarang ni kan. Dia macam kalau dekat tempat kerja tu, bos, saya buat kerja bos, kalau bos ikut cakap saya. Kan? Tak lama lah tu. Kan? Dapat surat resign, get out dari sini kan. Tapi Allah Maha sayang Ustaz ya. Allah ni memang bagi peluang lagi ya. Dapat lagi rezeki, tak kisahlah siapa ahcong ke sugu ke apa ke, semua dapat rezeki. Sebenarnya Allah nak beri peluang. Ya, pasal apa? Allah nak kita tetap juga degil-degil pun, pasal Allah Maha sayang. Allah kita degil macam mana pun Allah nak kita ke syurga. Masya-Allah. Ya, Allah nak kita ke syurga. Allah bagi panduan ini pasal nak kembalikan kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah 4 resolusi yang kita boleh ambil daripada halaman ke-18 pada hari ini. Jadi Ustaz, kita nak berdoa moga-moga Allah mudahkan urusan kita. Ya Ustaz. Dapat belajar berkali-kali, bila baca lagi surah ini kita boleh anchor lah ya. Tengok tadi perkataan hakama, tadi ada satu perkataan yuqinun ke muqinun ya. Kita jangan sampai nak Tuhan buktikan pada kita benda pelik-pelik. Apa yang dah ada ini cukup ajaib ya. Syaratnya apa? Kita pergi cari untuk meyakinkan diri kita. Bukannya Tuhan tolong yakinkan saya nak duduk goyang kaki saja ya. Baik, jadi kita sama-sama doa Ustaz. Baik Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, kurniakan petunjuk dan hidayahmu buat kami ya Allah, memandu kehidupan kami ya Allah. Kurnia kekuatan buat kami ayah dan ibu untuk mendidik ahli keluarga kami ya Allah, mencapai redha dan juga rahmat daripadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan kami ini hamba-Mu yang mudah memaafkan, juga jadikan kami ini hamba-hamba-Mu yang mudah memohon maaf. Ya Allah, jauhkan kami semua hamba-hamba-Mu menjadi hamba-hamba atau orang-orang yang suka menghukum orang lain. Jauhkan sifat itu daripada kami ya Allah.
Bibarakatil Qur'anil Azim, barakah Al-Quran yang kami baca, kami faham, kami dengar, kami amal ini ya Allah. Ya Allah, jadikan mata kami mata yang tidak pernah jemu melihat kalamu Al-Quran lalu membacanya. Telinga kami ya Allah, telinga yang tidak pernah kering dan juga tidak pernah jemu daripada mendengar ayat-ayatmu Al-Quran. Tangan kami ya Allah, tangan yang membelik lembaran mushaf Al-Quran. Lidah kami lidah yang fasih menyebut kalimah-kalimahmu Al-Quran ya Allah. Bantu kami ya Allah, perkenankan doa kami ya Allah, tunaikan hajat-hajat kami ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengurniakan Ustaz ya, mengabulkan doa yang kita baca sebentar tadi, menjadikan kita sebagai ahli Quran ya, yang sentiasa lembut hati kita, tidak seperti orang-orang terdahulu, dan kita ingin menyebarkan ya perkara ini seluas mungkin dalam kehidupan kita. Mesej ini salah satu inisiatifnya adalah wakaf untuk ummah ya, wakaf untuk ummah, di mana wakaf ini adalah untuk kita sebarkan mushaf Al-Quran dapat ditatap, dibaca, dihayati, difahami hingga melahirkan ummah yang memang ikhlas ya, memang ikhlas dengan Al-Quran yang ada pada setiap individu selepas ini. Jadi tuan-tuan dijemput untuk menyumbang bersama wakaf ya, sebagai tanda kita bersama dalam misi kita. Dan insya-Allah kita bertemu ulangan pada jam 5 petang ini Ustaz ya. Jam 10 malam dan insya-Allah pada jam 6 pagi tuan-tuan boleh ulang untuk memahami kembali dan berjumpa pada halaman 19 pada hari esok. My Quran Time, baca, faham, amal. Assalamualaikum.